Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar ibadah. Tajuk solat berjemaah. Okay, solat berjemaah, solat bersendirian, mana yang lebih baik? Sudah tentu solat berjemaah, sebabnya pahalanya mendapat 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Okay, jom kita ketahui apa itu solat berjemaah dan hikmahnya, kedudukan dalam solat berjemaah. Kita tengok pengertian solat berjemaah. Okay, pengertiannya adalah solat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama dengan diketuai oleh seorang imam dan disertai dengan niat berjemaah. Okay, jadi dalam solat berjemaah lebih daripada seorang, iaitu 2 orang, 3 orang, 4, 5 orang dan lebih daripada 5 orang. Terutamanya macam kita nampak solat berjemaah di dalam masjid, di rumah bersama dengan ahli keluarga, di surau, waktu solat Jumaat juga. Okay, jadi dalam solat jemaah ada seorang imam yang akan mengetuai bacaan surah ketika waktu solat, serta belakang imam ada makmumnya. Okey, kita tengok apa hukum solat berjemaah. Okay, jadi ada 3 hukum solat berjemaah yang anda perlu tahu. Okay, yang pertama, solat fardu kifayah ke atas satu qaryah. Qaryah tu macam kampung, satu kawasan. Okay, jika tidak ada yang melakukannya, seluruh ahli qaryah berdosa. Okey, kena faham ya, fardu kifayah. Okay, yang kedua, fardu ain. Fardu ain sebab apa? Ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Jadi solat Jumaat terutama dia utamakan lelaki. Perempuan ada juga yang solat Jumaat tapi tak diwajibkan, sunat lah kiranya. Okay, yang ketiga, hukum solat berjemaah sunat bagi solat sunat seperti solat hari raya. Okay, jadi solat hari raya afdal, lebih baik kita solat secara berjemaah. Baik, kita tengok dalil solat berjemaah. Okay, dalam hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fardhi 27 darajah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud hadis ni adalah solat berjemaah lebih afdal, lebih baik dari solat berseorangan dengan 27 darjah. Maksudnya nak cakap solat berjemaah ini pahalanya sebanyak 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian. Baik, seterusnya kita tengok cara menunaikan solat berjemaah. Yang pertama, berwuduk dan berpakaian menutup aurat. Yang kedua, azan dan iqamat. Yang ketiga, imam berdiri di hadapan dan meminta makmum meluruskan saf dan merapatkan. Kalau perasan dekat masjid, imam akan mengingatkan kita, imam mengingatkan kepada makmumnya, kata, okey, luruskan saf sebelum solat kan. Luruskan saf, bagi sama. Kemudian yang keempat, makmum berbaris di belakang imam. Yang kelima, imam niat dan takbiratul ihram dan diikuti oleh makmum. Bila dah niat solat berjemaah, jadi makmum pun ikut sekali takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Yang keenam,
makmum mengikut semua perlakuan imam daripada takbiratul ihram sehingga salam. Maksudnya makmum kena ikut imam solat dari mula takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, sampai habis solat. Okay, yang ketujuh, makmum tidak boleh mendahului imam. Dalam solat berjemaah, makmum tak boleh baca dulu sebelum imam. Jadi imam baca, lepas tu makmum kena ikut. Kedudukan makmum dalam solat berjemaah. Yang pertama, imam dengan seorang makmum lelaki. Okay, untuk bahagian lelaki, ada imam kat depan seorang, lepas tu ada belakang lagi makmum seorang lelaki. Itu pun dikira solat berjemaah juga. Kedua, imam dengan makmum lebih dari seorang. Makmum berdiri berbaris lurus di belakang imam. Maksudnya lebih daripada 2 orang, 3, 4, 5 atau seramainya lah. Jadi imam kat depan seorang, makmum sebaris belakang imam. Baik, seterusnya yang ketiga, imam dengan makmum lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki dan orang perempuan. Okey, kita tengok yang depan sekali adalah imam. Kita tengok dalam gambar ni imam. Kemudian baris pertama ataupun saf pertama iaitu makmum lelaki dewasa. Okey, kemudian kita tengok baris yang kedua adalah baris makmum kanak-kanak lelaki. Selepas makmum dewasa lelaki, makmum kanak-kanak lelaki. Okey, kemudian untuk perempuan pula, baris berikutnya selang satu saf, ada jarak selang satu, baru makmum dewasa perempuan. Kalau dia kanak-kanak perempuan, belakang makmum dewasa perempuan, makmum kanak-kanak perempuan. Ini antara contoh dalam gambar ketika solat berjemaah antara lelaki dengan perempuan. Okey, kemudian kita tengok imam perempuan dan makmum perempuan dewasa dan kanak-kanak perempuan. Jadi ada imam perempuan di hadapan sebagai imam. Kemudian dalam saf pula yang pertama, baris yang pertama adalah makmum perempuan dewasa dan ke depan sedikit saja. Maksudnya imam depan, lepas tu belakang makmum perempuan. Makmum perempuan dewasa. Okay, kalau untuk kanak-kanak perempuan, perlu solat di belakang makmum perempuan dewasa. Okay. Seterusnya kita tengok syarat-syarat sah solat berjemaah. Okay, ada 6 syarat-syarat sah solat berjemaah. Okay, yang pertama, niat mengikut imam bagi makmum. Okay, kalau imam niat solat berjemaah zuhur, jadi makmum pun sama niat solat berjemaah zuhur juga. Yang kedua, makmum tidak mendahului takbiratul ihram imam. Okay, makmum tak boleh baca dulu sebelum imam baca. Jadi imam kena baca dulu, baru makmum ikut. Okay, jadi baru sah solat berjemaah itu. Kemudian yang ketiga, makmum tidak mendahului dan tidak terlalu lambat mengikut pergerakan imam. Okey, kalau imam tengah sujud, makmum dah buat duduk antara dua sujud. Jadi tak boleh, kena ikut. Kalau imam tengah sujud, makmum pun kena sujud juga. Okay. Seterusnya yang keempat, makmum mengetahui pergerakan imam. Okay, ikutlah pergerakan imam. Yang kelima, tiada sekatan atau penghalang antara makmum dan imam. Sekatan maksudnya jangan ada macam penghadang antara imam dengan makmum. Okey. Tu kira tidak sah dalam solat berjemaah. Dan yang keenam, makmum hendaklah yakin solat imamnya adalah sah. Baik, kita tengok ciri-ciri orang yang lebih utama untuk menjadi imam. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mempunyai ilmu agama terutama dalam ibadat. Jadi dalam bab-bab solat,
imam perlu ada pengetahuan ilmu agama. Yang kedua, berakhlak mulia, berakhlak baik. Yang ketiga, rajin berjemaah dan diterima baik oleh anggota masyarakat. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran dengan betul dan fasih. Kalau ada imam yang baca salah tajwid, dia tak tahu bacaan surah, itu lebih baik diganti dengan imam yang lebih tahu membaca ayat Al-Quran. Seterusnya, orang yang bermastatin, iaitu bukan orang yang musafir. Seterusnya, dihormati dan disegani oleh masyarakat. Kita tengok jenis-jenis makmum. Jenis-jenis makmum ada dua jenis. Apa dia? Yang pertama, makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Okey, faham? Seorang lagi sekali, makmum muwafiq ini adalah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Jadi makmum ni dia masuk lambat sikit, tapi dia sempat baca Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Kira itu diterima solat berjemaah juga. Okey, itu makmum muwafiq. Makmum yang kedua itu makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Okey, itu makmum yang tidak sempat baca Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Ni rakaat pertama ya. Okey, makmum masbuk mendapat rakaat bersama imam apabila berada dalam dua keadaan berikut. Okey, apa dia dua keadaan? Okey, apa keadaan yang pertama? Makmum sempat takbiratul ihram ketika imam belum rukuk. Okey, takbiratul ihram yang tadi Allahu Akbar, makmum itu masuk. Jadi makmum kena segera membaca surah Al-Fatihah sekadar mana yang dia sempat dan hendaklah rukuk bersama dengan imam. Apa yang imam tengah buat, apa yang imam tengah rukuk, jadi makmum pun kena ikut sama turut rukuk juga. Okey. Kemudian keadaan yang kedua, makmum yang datang, dia baru masuk, dia nampak imam itu sedang rukuk. Jadi apa yang makmum itu perlu buat, dia segera masuk, dia niat solat berjemaah, niat solat, dan dia takbiratul ihram dan terus rukuk bersama dengan imam. Dia tak perlu membaca surah Al-Fatihah. Okey, itu pun dikira sebagai mendapat rakaat bersama imam. Jadi persoalannya, kalau makmum itu baru masuk, dia tak sempat ikut rukuk bersama dengan imam, macam mana? Dia terlepas kan rukuk tu. Jadi makmum itu hendaklah takbiratul niat solat berjemaah, takbiratul ihram dan terus mengikut perbuatan apa yang imam tengah lakukan ketika waktu solat. Contohnya, kalau rakaat kedua imam tengah tahiyat awal, jadi makmum itu terus niat solat dan takbiratul ihram, ikut perbuatan imam apa yang imam tengah buat. Imam tengah tahiyat awal, ikutlah imam itu tengah tahiyat awal. Okey. Jadi dia lepas rakaat bersama dengan imam. Tak dikira rakaat bersama dengan imam. Okey. Jadi apabila imam itu terlepas rakaat, selesai je sampai habis rakaat, selesai memberi salam pertama, jadi makmum itu perlu terus bangun dan menambah rakaat yang dia telah terlepas, yang dia telah tertinggal rakaat itu. Okey, saya harap semuanya jelas apa itu makmum muwafiq dan apa itu makmum masbuk. Okey? Okey, seterusnya kita tengok niat solat berjemaah, lepas niat solat berjemaah. Okey, imam baca apa lepas niat solat berjemaah? Contohnya solat zuhur. Jadi imam akan baca niatnya, usalli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Okey, jadi manakala makmum pula apa niat baca
usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi setiap kali kita tengah nak melakukan solat berjemaah, kita masukkan niat lain ya. Kalau niat solat sendiri dengan solat berjemaah, kalau solat sendiri niat dia usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, kan? Dia tak ada kataan imaman makmuman. Tapi bila solat berjemaah, dan imam kena baca usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Jika manakala bila kita jadi makmum pula, kita akan baca usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hikmah solat berjemaah. Hikmah solat berjemaah yang pertama, mendapat pahala 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Kita dah terangkan tadi. Yang kedua, hikmah kedua, dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat. Yang ketiga, melatih hidup berdisiplin. Dan yang keempat, menimbulkan perasaan sama rata. Baik, terima kasih yang menonton dan faham dengan baik tajuk solat berjemaah kali ini. Semoga kita dapat menunaikan solat berjemaah bersama-sama, dengan ahli keluarga, ataupun kita pergi solat berjemaah di surau, di masjid. Sebab apa? Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian. Okay, kita jumpa lagi. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.